Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Allah SWT masih memberikan kita dan menganugerahkan kita kesihatan jasmani dan kekuatan rohani untuk kita terus melakukan ibadah dalam bulan suci ini, walaupun keadaannya tidak seperti tahun-tahun yang lepas. Seperti tahun lepas kita dapat ke masjid untuk kita lakukan tarawih bersama, beriftar sama, kita dapat berkumpul, solat berjemaah di masjid, baca Quran tadarus di masjid dan dapat solat hari raya bersama. Tapi tahun ini kita tak dapat solat di masjid, kita beriftar di rumah, kita tak dapat berkumpul bersama-sama di masjid dan kemungkinan juga kita tidak dapat lakukan solat hari raya nanti bersama-sama. Maka kelainan yang dirasakan pada tahun ini, walaupun sedemikian, tetap insya-Allah tidak melunturkan semangat kita untuk kita mesemarakkan Ramadan kita ini dengan ibadat yang mana akan menjadi bekalan kita sehingga ke hari akhirat nanti. Ibadat kita yang kita lakukan pada setiap Ramadan bukanlah kerana orang lain juga buat, bukanlah kerana semangat Ramadan tu ada, semangat orang berkumpul untuk solat tu ada, bukan kerana itu. Tapi kita ibadat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ibadat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana saja kita berada, walaupun kita keseorangan, walaupun seseorang itu berada di pulau yang jauh daripada orang Islam, bila Ramadan tiba, dia akan tetap terus giatkan Ramadannya dengan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kita semangat sedemikian untuk terus kita ibadat dalam bulan Ramadan ini, walaupun kita ini tidak dapat bertemu dengan orang Islam lain di masjid dan beramai-ramai beribadat, tapi kita ibadat di rumah bersama dengan keluarga kita. Maka itu adalah satu kebaikan yang banyak mendatangkan pahala kepada kita nanti insya-Allah dan juga kepada ahli keluarga kita. Allah Subhanahu Wa Taala menitik beratkan kepada kita agar utamakan keluarga kita dahulu baru orang lain. Keluarga kita, terutama bagi kaum bapa. Kaum bapa adalah ketua keluarga. Diutamakan, Allah SWT mewajibkan agar diutamakan ahli keluarga dahulu sebelum yang di luar. Firman Allah SWT dalam surah Tahrim menerangkan jelas sedemikian. Yang mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Diri kita first, ahli keluarga kita second. Allah SWT tak sebut masyarakat secara umum. Itu di ayat yang lain. Tapi Allah SWT menitik beratkan dua perkara ini. Allah streskan dua perkara ini. Diri kita dan ahli keluarga kita. Maka sekarang ini, Ramadan ini, bila kita tak boleh keluar, kita menitik beratkan juga di keluarga kita. Sama-sama dah kita ibadat dengan keluarga kita. Kalau mungkin sebelum ini kita keluar berterawih, kita tak tahu apa yang dibuat oleh anak kita kat rumah, kita tak tahu apa yang dilakukan oleh keluarga kita kat rumah, maka sekarang semua berada di rumah. Ajaklah ramai-ramai untuk kita solat sama-sama. Yang kaum bapa melatihkan diri untuk jadi imam. Kalau tak biasa jadi imam, semuanya solat, biarlah maknanya tak ada yang tertinggal untuk solat tarawih. Walaupun seorang-seorang. Janganlah si bapa, si ibu itu tamak nak masuk syurga sendiri, tapi diabaikan anak-anaknya entah dapat masuk syurga ataupun tidak. Itu bukan ibu bapa yang penyayang kepada anak-anaknya. Ibu bapa yang penyayang pada anaknya bukan setakat jaga fizikalnya, tapi rohaninya. Sama-sama dia beribadat dengan anak keluarganya, sanak keluarganya terutama pada ini. Inilah peluang yang Allah berikan, yang special pada tahun ini, tak diberikan pada tahun-tahun yang lain. Jadi kita manfaatkan peluang yang Allah berikan pada tahun ini untuk kita satu keluarga, kita ibadat sama-sama. Lepas tu tahun depan, bila Allah SWT dah angkat,
Bila nanti kita dapat pergi ke masjid, kita dapat tarawih dengan teman-teman, dengan jemaah yang lain, mudah-mudahan dengan demikian ahli keluarga kita juga akan sama-sama dengan kita. Jadi Allah SWT ajak kita supaya pause sebentar daripada kita punya aktiviti yang lepas, fokus pada keluarga kita pada tahun ini. Semoga dengan demikian, insya-Allah keluarga kita akan tambah baik dengan akibat kita ini sama-sama dengan keluarga kita menyambut Ramadan dan juga beribadat bersama-sama di rumah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara ciri utama Ramadan ini adalah puasa. Dan puasa itu adalah untuk kita pertama membersihkan jasmani kita daripada segala kotoran badan, racun-racun telah kita makan, dan juga membersihkan rohani kita daripada segala dosa-dosa yang telah kita lakukan 11 bulan yang lepas. Ini ciri puasa. Nah, ciri puasa ini, benefit puasa ini hanya boleh didapati kalau kita ikut cara yang telah dijelaskan dan diterangkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ikut cara sedemikian, maka sia-sialah puasa tersebut. Kita hanya dapat lapar dan dahaga, kita tak dapat manfaat daripada puasa kita, jasmani kita tak dapat manfaat, kita tak dapat manfaat daripada puasa kita kepada rohani kita juga, maka hanya kita dapat hanyalah perasaan lapar dan dahaga itu, maka itu satu kerugian yang sangat besar. Jadi kita perlu ikut guideline Rasulullah SAW. Jadi kita lihat terutama sekali dalam bahagian bab jasmani di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu." Kamu berpuasalah, nescaya kamu sihat. Puasa membawa kesihatan. Malangnya, trend yang ditunjukkan oleh masyarakat kita ini, selepas bulan Ramadan, kata para doktor di klinik, ramai orang Melayu yang sakit, yang minta MC. Sama ada MC itu betul-betul MC ataupun pura-pura MC kerana nak jalan raya. Baiklah kita baik sangka, betul-betul MC sakit. Maka macam mana bila Rasulullah katakan puasa itu datangkan kesihatan badan, tapi ramai orang yang jatuh sakit selepas bulan Ramadan ini? Ini adalah kerana masyarakat kita sebahagiannya tidak ikut guideline yang diterangkan oleh Rasulullah SAW untuk cara berpuasa. Mereka lupa tentang kenapa seseorang itu makan dan kesan makanan dalam badannya. Manusia apabila berpuasa, tak kira Islam bukan Islam ke atau siapa saja, apabila seseorang itu menahan diri daripada makan dan minum, dia akan sampai pada tahap yang mana apa jua bau makanan akan membuka selera dia. Betul tak? Kita lapar. Dah puasa sampai pukul 3 petang. Jalan nak beli makanan, baulah sate. Oh, sedap betul. Nak beli sate untuk buka puasa. Maka dia beli sate. Jalan lagi, bau pula biryani. Oh, sedap betul bau ni. Tiba-tiba lapar. Nafsu tu naik. Beli. Jalan lagi, oh sedap betul bau ayam percik ini. Maka beli ayam percik. Jalan lagi, oh sedap betul bau burger ini. Beli burger. Maka banyak makanan yang dibeli. Dia lupa bahawasanya perutnya itu hanya berisi berapa saja, berapa banyak saja. Maka dia beli bukan kerana untuk dia itu manfaat badannya, tapi kerana nak memenuhi keinginan nafsunya dan tekaknya. Kerana apabila berpuasa, hidungnya makin sensitif dengan bau. Maka bila sensitif, otak itu akan trigger kerana dia lapar di perut, maka dia akan trigger keinginan-keinginan untuk makanan-makanan yang mendatangkan bau tersebut. Subhanallah. Jadi kita tak boleh nak tunduk kepada nafsu kita. Akal kita ini lebih kuat daripada nafsu kita. Kita bukan nafsu, kita adalah akal. Kita tak boleh, maknanya biarkan nafsu ni menguasai diri kita. Kalau kita biarkan nafsu menguasai diri kita, maka tidak jauh beza kita daripada haiwan-haiwan yang lain yang tidak ada akal. Kita ada akal. Akal itu perlu menguasai nafsu tersebut. Dan cara akal untuk menguasai nafsu tersebut ini adalah untuk ingat panduan Rasulullah SAW. Nah, apakah panduan yang saya nak kongsi
dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mal'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnin. Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbah. Fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Apa maksud hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala ibnu Adam syarran wi'aan min batnin." Tak ada satu tempat yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam melainkan perutnya. Ni perut ini, kita dalam badan kita perut ini yang merupakan kata Rasulullah SAW tempat yang paling buruk yang manusia isikan barang. Kenapa? Sebab kerana nafsu masuk macam-macam perkara daripada macam-macam benda daripada mulut ini, sama ada membawa manfaat atau mudarat, tak kisah, yang penting sedap masuk dalam perut dan perut itu proses, maka perut itu akan sebarkan. Kalau dia tu racun, kalau dia tak benda yang tak baik, maka dia akan sebarkan seluruh badan ni. Kerana itu perut ini merupakan sumber penyakit. Banyak penyakit yang datang daripada perut. Kerana perut itu diisi dengan macam-macam benda. Kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita makan sesuatu, kita nak sedap. Maka kita makan benda, sedap. Tak kisahlah apa kandungannya, macam mana dia buat ke apa, yang penting halal, okey kita makan, sedap. Cuba kita tanya diri kita, kesedapan itu datang daripada mana sebenarnya? Daripada perut? Tak. Kesedapan itu datang daripada lidah dan juga hidung. Bukan kita makan dari hidung, tidak. Tapi bila kita kunyah, bau dia tu kena dekat hidung, tu tambahkan selera, dan lidah ini dengan rasa yang berbagai-bagai tersebut, maka itu yang menyebabkan makanan itu digemari dan disukai. Walaupun makanan tu sama. Contoh ayam, sama ada ayam goreng, ayam rebus, ayam percik, ayam apa saja, tetap ayam. Tapi kerana disalut dengan berbagai rasa dan sebagainya, bila masuk mulut, ayam, benda tu ayam, tapi mulut tu rasa macam-macam. Yang itu manusia akan rasa bosan dengan satu jenis makanan, dia nak rasa makanan yang lain. Padahal makanan tu sama, cuma rasanya berbeza. Jadi nikmat merasa ini hanya apabila makanan tu berada kat lidah saja. Apabila dah ditelan masuk dalam perut, dah tak rasa apa-apa. Maka tinggallah perut tu terpaksa terima padah daripada apa yang disumbatkan oleh mulut ini, kerana lidah nak, mulut ni nak, lidah nak, maka perut itu akan merasai bencana dia. Perut itu akan merana. Dia terpaksa proses. Dan dia akan terus proses, dan dia akan menyebabkan perut itu overloaded dengan kerja. Apabila seseorang itu perutnya penuh dengan makanan, perut dia nak kena proses, dan proses ini memerlukan oksigen. Memerlukan oksigen untuk proses makanan dalam perut. Maka apabila jantung ini pump oksigen masuk dalam paru-paru kita, kemudian diambil oleh darah, dihantar kepada jantung, dan jantung tu pump darah oksigen ni, otak ini automatik, badan ni automatik akan divert kebanyakan darah yang membawa oksigen ini kepada perut untuk nak dia hadamkan makanan tu. Maka apabila dah banyak darah ini di divert kepada perut, maka kurang darah tu sampai kepada otak, darah yang ada oksigen kurang sampai pada otak. Itu yang menyebabkan seseorang tu bila makan dengan banyak, lepas makan dia rasa ngantuk, dia rasa lemah, dia rasa penat, dia rasa malas. Kenapa? Sebab oksigen semua pergi kat perut. Badannya, kat tangan, kakinya, oksigen semua dah deprive. Dia divert kepada perut. Otak yang perlukan oksigen yang banyak juga sebahagian dah divert kepada perut. Maka seluruh badan merana. Kerana apa? Kerana perut perlukan oksigen. Kenapa perut perlukan banyak oksigen? Kerana dia hadamkan makanan. Kenapa dia perlu hadamkan banyak makanan? Kerana lidah nak. Lidah yang nak, maka macam-macam dia masukkan kat sini, dia lupa. Ini yang akhirnya akan jadi
tempat pembuangan sisa makanan yang melalui lidahnya. Jadi nikmatnya sementara sahaja. Dia rasa sedap, kunyah, tak sampai seminit, tak sampai 30 saat, dia telan. Tapi yang masuk dalam perut tersebut lebih sejam nak dihadamkan. Jadi dia punya cost benefit dia kurang. Dia punya benefit dia tu sedikit, dia punya cost dia tu banyak. Tak balance. Kan itu Rasulullah SAW bersabda, bihasbi bani Adam, dalam hadis tadi, bihasbi bani Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Maka cukuplah untuk anak Adam itu beberapa suapan di mulut untuk dia tegakkan tulang belakang dia. Maksudnya apa? Cukuplah makanan untuk dia survive. Erti kata lain apa? Maknanya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. We eat to live, we don't live to eat. If we live to eat, hidup untuk makan, maka keseluruhan tenaga kita, fokus kita, masa kita hanyalah untuk makanan. Maka satu makanan tu pelbagaikan itu dan sebagainya, habiskan masa dengan bermacam-macam. Kenapa? Fokusnya untuk makanan, live to eat. We are not put here on earth untuk makan. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk makan. Kita diciptakan di dunia ini untuk tujuan yang lain. Terutamanya untuk ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk hidup di dunia ini kita perlukan tenaga. Dan tenaga tu datang daripada makanan. Itu bateri kita. Maka kalau seseorang itu, kalau kita tengok alat tu perlukan 3 bateri. Kita letakkan sampai 10 bateri atau kita tukar 3 bateri banyak. Aku letak bateri kereta sekali. Apa jadi pada alat tersebut? Meletup dia. Rosak dia. Kerana melebihi voltage yang diperlukan. Melebihi watt yang diperlukan tersebut itu. Itu juga manusia. Allah ciptakan manusia ini, badannya perlukan sekian-sekian banyak energi satu hari. Dan manusia dah buat kajian. Allah SWT beri ilmu kepada manusia. Lelaki dan perempuan ada berbeza sedikit. Mungkin lelaki memerlukan 2000 kalori, 2200 kalori satu hari. Kalori itu adalah unit untuk tenaga yang diperlukan oleh badan. Wanita mungkin 1008, mungkin 1007, kurang sedikit daripada lelaki punya keperluan kalori seharian. Maka itu bateri kita, energi yang kita perlukan. Maka sama juga seperti gadget lain, kalau kita letakkan lebih banyak bateri, dia akan rosak. Begitu juga badan kita ini, kita perlukan 2200, tiba-tiba kita masukkan makanan yang kalorinya sampai double daripada sedemikian, 5000, 4000. Apa jadi pada badan kita? Rosak. Badan kita ni seperti mesin yang lain, rosak. Walaupun mesin yang ajaib, tetapi dia akan tetap rosak. Jadi kerana itu Rasulullah SAW kata, bihasbi bani Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Cukuplah anak Adam tu berapa suapan, berapa makanan yang diperlukan untuk dia survive, untuk dia tegakkan tulang belakang dia tersebut itu. Enough, sufficient for you that day, you go. Lapar, perlukan tenaga, makan lagi. Jadi, eat for energy, eat for survival, bukan eat for pleasure. Masalah manusia akhir zaman ini, people eat for pleasure. Asal makan, lapar? Tak lapar. Habis asal makan? Nak sedap. That is eating for pleasure. Jadi eating for pleasure ini yang, kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, Rasulullah larang. Rasulullah tak galakkan. Rasulullah larang, Rasulullah tak galakkan. Rasulullah SAW tak pernah makan untuk berseronok. Never Rasulullah SAW makan eating for pleasure. Rasulullah SAW selalunya makan for survival. Makan untuk energy. Makan untuk hidup. Kalau tak perlukan makan, Rasulullah tak makan. Dalam sebuah athar yang sampai pada kita agak masyhur, ada sahabat, mungkin daripada sahabat, mungkin daripada Rasulullah SAW, mungkin daripada tabi'in, yang mana kata-kata ini adalah seperti berikut. Kita ini, orang mukmin atau orang Islam, adalah kaum yang mana hanya makan kalau kita lapar. Hanya kalau kita lapar saja kita makan. Kenyang tak makan. There's no such thing as eating for pleasure here. Dan apabila kita makan,
kita makan tak sampai kenyang sangat. Ini orang Islam. Okey, makan tak sampai kenyang sangat. Dan ini ikut kepada panduan hadis tadi. Yang pertama, kita ini kaum yang hanya makan kalau kita lapar. Ini ikut hadis tadi, ikut Imam Tirmizi, yang mana Rasulullah SAW bersabda, bihasbi bani Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Cukuplah anak Adam tersebut beberapa suapan untuk menegakkan tulang belakangnya. So we only eat when we are hungry. Dan yang kedua, bila makan tak sampai kenyang sangat, kekenyangan, itu bergantung, itu mengikut pada bahagian yang kedua hadis tersebut. Apa dia? Rasulullah SAW bersabda, fa in kana la mahalah, dan maka kalau tak boleh buat sedemikian, dan ramai kita tak boleh buat sedemikian, we cannot just eat just for survival, just a few food kita ambil, kita makan, kemudian kalau kita lapar baru kita makan, susah. Kadang kita tak lapar pun kita makan. Kalau kita tak boleh buat, kata Rasulullah SAW, okey. Kalau tak boleh buat, maka ikut panduan kedua apa? Fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Ini bahagian kedua. Iaitu makan jangan sampai kekenyangan. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW berikan kita panduan yang sangat ajaib. Yang menepati kajian pakar kesihatan sekarang ini. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu tak boleh makan sedikit untuk hidup, maka kamu nak makan lebih, okey, no problem. Tetapi kamu bagikan perut kamu kepada 3 parts. 1, 2, 3. Sepertiga perut kamu, 1/3 of your stomach for food. Thuluthun li ta'amihi. Lagi sepertiga lagi, wa thuluthun li syarabihi. Sepertiga lagi untuk minuman. Wa thuluthun li nafasihi. Dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Maksudnya berikan peluang ataupun gap dekat perut tersebut untuk gas perut. Jadi maknanya tak penuh-penuh isi betul padat-padat macam orang isi minyak dekat Johor punya kedai minyak, penuh-penuh sampai nak membuat-buat tersebut tak nak rugi. Perut tak boleh sedemikian. Sepertiga kata Rasulullah SAW untuk makanannya, sepertiga untuk airnya, minumannya, dan sepertiga lagi untuk apa? Nafasnya. Nafas bagaimana apa? Agar dia tu tak rasa senak. Orang rasa senak sebab apa? Perut tu dah kompres. Dah betul-betul penuh dengan makanan. Dah tak boleh dia masuk lagi. Sumbat lagi makanan. Yang itu perut tu jika expanded sampai rasa senak. Itu yang keras sangat. Ini kerap berlaku malangnya apabila kita buka puasa. Sebab bila kita buka puasa, macam-macam makanan kat depan kita, kita makan kerana nafsu. Lebih daripada makan kerana nak tenaga untuk ibadat pada waktu malam. Kita makan kerana sedap. Dan bila makan kerana sedap, kadang tak boleh nak berhenti. Orang dahulu, orang-orang dahulu yang datuk nenek moyang kita jaga kesihatan, mereka punya panduan mudah. Sangat berhikmah. Kata mereka, makan sedap tak apa, tapi bila tengah sedap tu, berhenti makan. Boleh. Tengah sedap makan, sate apa, berhenti. Boleh kot. Susah. Tapi itulah cara orang dulu. Pasal orang dulu sihat. Kenapa? Sebab bila dah tengah sedap, berhenti, maknanya kita tak ikutkan nafsu kita. Bila kita ikut nafsu, kita tak berhenti, itu yang kita lupa. Perut kita dah penuh, tapi kita masih lagi nak isi. Jadi Rasulullah kata, bagikan makanan ataupun pengisian perut kita pada sepertiga. Nah, macam mana kita nak bagikan pada sepertiga ini? Ini kena kembali pada ilmu sains. Perut kita ini dalam keadaan normalnya, dia boleh isi 1.5 liter. Dia kapasiti dia 1.5 liter. Dalam macam satu botol Pepsi atau satu botol Coca-Cola atau air gas tersebut, satu botol tu, dia is about 1.5 liter. 1.2 to 1.5 liter. That is actually content capacity kita punya stomach. Kalau kita puasa, perut kita akan kempis. Kerana bila dah ada hadam makanan ketika sahur tersebut, dah mula lepas zuhur, asar, perut kita dah mula kempis. Jadi kecil. Jadi kapasiti perut tu makin kecil.
Okay, bukan 1.5 liter lagi. Mungkin 1 liter, mungkin less than a liter. Jadi bila buka puasa, bila perut tu kempis, seseorang tu makan tanpa berhenti, rasa sedap. Jadi perut tu tiba-tiba terpaksa menjadi besar. Dia pam. Dia kena paksa besar. Besar. Kerana kita isi sampai tak boleh isi lagi perut tu. Cakap maximum please. Dah maximum stretch out. Dah tak boleh lagi isi. Orang cakap no. Aku masih lagi nak makan lagi sebab sedap. Diisi. Maka makanan tu terus naik kat dia punya saluran makanan esophagus dia. Sampai kat sini. Tu yang kadang orang tahu, terkeluar makanan. Terasa dia punya rendang. Terasa dia punya air ke apa. Sebab dah kat sini dah. Dia overflow. Macam orang isi minyak dekat pam Johor tu, sampai dah overflow. Macam gitulah. Tapi pam tank kereta tu dia fix. Perut kita tu tiba-tiba expand. Jadi bila dia tiba-tiba expand, dia terpaksa expand, itu yang membawa mudarat kepada badan. Badan kita akan rasa lemah dan badan kita akan mudah diserang dengan berbagai-bagai penyakit. Itu belum lagi kesan daripada makanan yang keluar daripada penghadaman makanan tersebut. Dia punya fats dia punya sugar dia, semua yang keluar daripada perut tersebut menyebabkan badan kita akan merasa tak sihat. Itu menyebabkan orang sebelum Ramadan, berat badan dia gini banyak. Habis Ramadan, bukan berkurangan, bertambah berat badan aku ni. Apa pasal? Sebab dia makan lebih. Jadi, Rasulullah SAW bila buka puasa, Rasulullah buka dengan benda yang sedikit dahulu. Biasanya, 3 butir kurma ataupun dengan air, atau air sahaja, atau apa sahaja benda yang manis ke apa. Tapi yang penting sedikit. Kasih signal pada perut tu, kamu akan diisi makanan. Jadi perut tu dah siap sedia dengan asid yang keluar tersebut. Dia tak terperanjat. Jadi bila lepas solat sebagainya, nak makan lebih, perut tu dah mula bersedia. Tapi ingat, perut tu bila normalnya about 1.5 liter. Katakanlah 1.5 liter average. Now 1.5 liter divided by 3, sepertiga, maknanya half a liter untuk makanan, half a liter untuk air, half liter untuk dia punya nafas, untuk dia punya ruang bagi gas yang keluar akibat dia proses makanan tersebut dalam perut. 1/3. Half a liter makanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berapa banyakkah half a liter makanan tersebut tu? Biasanya kita makan almost 1 liter. Kadang-kadang lebih daripada 1 liter makanan. Macam mana kita nak timbangkan 1 liter, half a liter? Senang saja timbangannya. Kalau 1 liter sama seperti 1 kilogram. Half a liter, half a kilogram. Jadi kalau kita makan sesuatu, kita rasa berat macam 1 kilogram, 1.5 kilogram, maknanya kita dah makan lebih daripada had yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kata sepertiga saja. Jadi half a kilogram nasi begitu, daging sikit, sayur sikit, tak lebih daripada tu. Tak ada nasi macam gini banyak. Satu bungkus biryani kita makan. Satu bungkus biryani is about 1.1 liter, almost a liter. Tak tahu 1 liter. Kalau dengan daging dia, dengan ayamnya, is about 1.5 liter. Tak percaya, beli biryani, timbang. Is 1 kilogram. It's more than 1 kilogram. Maknanya dia berat dia, makanan tu je dah lebih daripada sepertiga perut. Tentang keseluruhan perut tu belum masuk air lagi. Dan kemudian air, half a liter. Masalahnya kadang orang minum air tu sikit, makanannya lebih sebab dia rasa sedap. Jadi air tu half a liter, dan air ni bukan air seperti mana manusia sekarang minum, air gas dan berwarna, bergula. Ini air ni semua tak natural untuk manusia. Allah SWT tak cipta badan manusia ini untuk menerima air-air sedemikian. Air-air seperti ini adalah ciptaan terkini lah oleh orang-orang barat sebenarnya. Mereka tak pernah ada dalam sejarah manusia air dimasukkan gas, carbon dioxide, agar jadi frizzy drink. Itu tak merasakan apa-apa. Frizzy drink tu, dia tak bawa apa-apa rasa pada lidah. Tapi dia nak nampak cantik, bubbling up. Macam apa? Macam arak. Arak bubbling. Jadi dia nak air, kalau bukan arak pun nak bubbling macam gitu juga. Dia dimasukkan carbon dioxide. Jadi sebenarnya
orang barat cipta minuman fizzy drinks ini, bubbly drinks ni, asalnya kenapa? Kerana arak juga bubbly drinks. Frizzy, bubbling. Ada keluar karbon dioksida daripada pemerapan karbohidrat kat situ. Jadi gasnya keluar. Jadi air arak frizzy drinks. Maka dibuat air lain juga frizzy drinks. Kenapa? Cara masukkan karbon dioksida. Jadi kita tanpa kita sedar, kita ikut cara budaya orang barat yang bukan Islam, yang nak meniru makanan dan minuman yang bukan halal. Minuman yang haram. Jadi kita kena sedar sedemikian. Bukan saya katakan salah minum, tidak. Kita boleh minum, tapi kita kena tahu asalnya macam mana agar kita ni tidak terikut dengan nafsu nak air itu saja. Air itu tak natural untuk badan kita. Air itu bila masuk dengan karbon dioksida, maka air itu jadi asid. Badan kita dah ada asid sepanjang hari, acidic kerana tidak ada makanan, dia kosong. Kita masukkan air asid, kita tambahkan lagi asid dalam badan kita, itu yang membawa mudarat pada perut, itu yang membawa penyakit yang kadang-kadang long term penyakit pada badan. Kerana badan kita ini bukan tercipta untuk terima sedemikian. Itu very recent invention daripada manusia dan dia harmful sebenarnya. Rasulullah SAW buka puasa dengan air dan air itu air putih biasa. That is the best water. Orang kata air putih saya tak ada rasa apa. Sebab orang dah terbiasa dengan air manis. Lidah ni terbiasa dengan air manis. Dan Rasulullah SAW tak minum air manis. Jadi kalau kita ikut cara Nabi, kita kurangkan peminuman air manis. Kita lebihkan minuman air putih. Walaupun tak salah kita minum air manis, tapi kurangkan. Itu cara bagaimana Rasulullah buka. Jadi, sepertiga untuk minuman. Half a liter untuk plain water. Plain, unsweetened, non-gaseous drink. Non-acidic drink. Itu kita minum. Non-colouring drink. Sebab minuman yang macam-macam warna ini, kena harap maklum, ini bukan warna natural. Dia taruh pewarna, additive, colouring daripada chemical. Mereka cipta chemical, campur chemical. Oh, warna ni. Oh, boleh minum. Kita tuang dekat air. Nampak cantik. Wah, air merah, biru, apa semua. Minum. Kita lupa. Itu akan membawa kesan pada kita. Chemical masuk dalam badan tu apa jadi? Satu hari kita dah bersihkan badan kita. Kita dah berikan peluang badan kita untuk bersihkan daripada toksik. Buka puasa, kita togok balik racun-racun tersebut. Apa manfaat puasa tersebut? Kerana itu selepas Ramadan, ramai yang jatuh sakit. Jadi kita berpuasa tu, kita kena hadkan makanan kita. Jangan makan kerana nafsu. Makan kerana nak tenaga untuk ibadat pada waktu malam. Kerana itu tujuan Ramadan. Okey. Makan, hadkan, nak sedap tak ada masalah, tapi hadkan half a liter, 500 gram of food, 500 gram of water, pure water, yang bukan manis, yang bukan bergas, cukup. Lagi half a liter, kita beri peluang kepada perut ini ruang untuk gas keluar. Jadi dapat proses dan hadam dan sebagainya. Itu menyebabkan seseorang itu sihat. Itu akan menepati sabda Rasulullah SAW, sumu tasihu. Dan insya-Allah, dengan demikian kita akan rasa badan kita akan semakin kuat. Kita akan semakin rasa segar dengan kita ni berpuasa. Otak kita akan semakin terang dengan kita ni berpuasa, kerana kita kembalikan badan kita kepada natural state, bukan artificial state yang kita jadikan akibat pemakanan kita yang unnatural tersebut. Jadi semoga insya-Allah penyampaian saya ini membawa manfaat kepada terutama diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita jadikan puasa kita ini puasa yang membawa kesihatan pada jasmani kita dan juga kepada kerohani kita, dan semoga kita dapat akhiri Ramadan ini dengan Lailatul Qadar dan juga manfaat yang banyak kepada jasmani dan juga rohani kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.